Saudara, Berita Plus minggu ini memberi tumpuan kepada persiapan ibu bapa untuk anak masuk ke alam persekolahan. Debaran kian terasa terutama dalam kalangan ibu bapa yang pertama kalinya hendak menghantar anak ke darjah 1. Dua ibu berkongsi bersama dengan wartawan kami, Nur Arina Ahmad Anis, tentang persiapan yang dilakukan. Beginilah gairahnya kanak-kanak kembar ini yang sudah tidak sabar untuk memasuki darjah 1 di Sekolah Madrasah Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Lebih gairah lagi adalah ibu mereka kerana persiapan untuk menghantar anak-anaknya ke darjah 1 sudah bermula sejak mereka dalam kandungan lagi. Sebenarnya Madinah Maisha adalah anak-anak yang kami nantikan agak lama, 7 tahun lamanya. Jadi apabila dikurniakan cahaya mata setelah kami pulang daripada umrah, itu adalah macam starting point for us untuk nekat untuk memasuki anak-anak ini ke madrasah. Dari situ, dari awal semenjak saya mengandung lagi, saya telah membuat banyak kajian, dah bertanya kepada ibu yang mempunyai anak-anak di madrasah bagaimanakah mereka praktis untuk nak masukkan madrasah. Dalam pada itu, beliau akur bahawa kos bagi persiapan kanak-kanak untuk melangkah ke darjah 1 lebih mahal berbanding zamannya dahulu. Menurutnya, beliau dan suaminya membelanjakan sekitar $2,000 untuk membeli buku-buku sekolah, baju seragam, membayar yuran sekolah dan mendapatkan perkhidmatan bas sekolah bagi anak-anak mereka. Sekarang memang sangat mahal, lagi-lagi kembar, kerana semuanya datang serentak kali dua. Anak-anak sekarang mereka lebih bijak dalam segi IT. Kerana mungkin mereka telah didedahkan dengan sistem pembelajaran dan pengajaran yang sangat canggih walaupun mencabar. Jadi mereka telah terbiasa dengan IT dan gadget sebagainya. Mereka ada iPads dan iPad itu kita download e-books. Selain persiapan untuk keperluan sekolah, beliau juga menghantar mereka ke kelas-kelas tuition bagi mata pelajaran matematik, Inggeris dan bahasa Arab. This one total how much? $7. Good. Cik Juria juga mengajar anak-anaknya kemahiran lain, termasuk cara mengira wang dan bagaimana untuk menggunakan tandas di sekolah. Saya rasa gembira dan teruja untuk pergi ke darjah 1. Saya tidak sabar untuk belajar dan membuat kawan baru. Bagi seorang lagi ibu, Cik Nur Syahidah Muhammad Saleh yang anaknya akan masuk darjah 1 di Sekolah Rendah Rivervale, beliau cuba untuk memperkaya pengalaman anaknya di luar prasekolah dengan memupuk rasa ingin tahu dalam diri mereka. Kalau kita pergi membeli benda di pasar raya, saya kenalkan dia pada tanda harga itu. Kemudian saya akan sebutkan harganya dan saya juga akan menyuruhnya sebut sama-sama harga tersebut. Pada masa yang sama, jika kita berada di luar, saya akan menggalakkannya untuk memesan makanannya sendiri. Jadi dia dapat berinteraksi bersama orang-orang awam di luar zon keselesaannya. Jadi dengan harapan apabila dia pergi ke darjah 1 nanti, dia selesa untuk bergaul dengan orang-orang yang dia tidak kenali. Seiring dengan persiapan akademik, Cik Nur Syahidah juga menitik beratkan kemahiran insani ataupun soft skills. Contohnya, hari itu saya menghantarnya ke kelas di mana mereka mengajar tentang mental health. Jadi melalui kelas itu mereka diajar cara-cara untuk mungkin menenangkan diri mereka jika mereka berasa terlalu overwhelmed. Sebab kita semua faham dari prasekolah ke darjah 1 transition dia amat besar. Jadi jika seorang murid itu lebih cepat dapat menyesuaikan diri di sekolah rendah, lebih mudah untuk dia menikmati alam persekolahan. Sebagai ibu, harapannya hanyalah satu, supaya anak-anaknya menjadi insan yang beradab dan berakhlak mulia.
Saudara, sempena Tahun Baru, Berita Mediacorp melancarkan satu lagi platform bagi anda untuk terus mengikuti perkembangan berita dan ehwal semasa terbitan kami di mana jua anda berada. Semuanya dapat ditonton menerusi saluran baru Berita Mediacorp di YouTube. Dan bersama saya malam ini untuk menjelaskan lebih lanjut lagi inisiatif ini ialah Ketua Editor Berita dan Ehwal Semasa Melayu Mediacorp, Pak Sujadi Siso. Selamat Tahun Baru, Pak Selamat Sujadi. Tahun Baru, Nursha. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Dah lama tak masuk studio ni. Pak Sujadi, pertama sekali, mungkin boleh kongsi apa objektif saluran YouTube Berita Mediacorp ini dan apa yang ingin dicapai menerusi wadah baru ini? Baik, begini. Kami menghadirkan saluran YouTube Berita Mediacorp. Itu sebenarnya untuk memudahkan masyarakat dalam dan luar negeri untuk mengikuti konten-konten kami dengan lebih ringkas, padat dan di mana jua. Perumpamannya sebegini, Nursha. Nursha suka makan pizza? Suka? Tapi tak mungkin makan sedulang kan? Betul? Ya, jadi harus makan sepotong-sepotong. Begitu juga orang ramai apabila mereka mengikuti konten yang diterbitkan kami di Berita Mediacorp dan Ehwal Semasa, mereka akan memilih untuk mengikuti konten yang potongan-potongan kecil. Jadi kami mengambil inisiatif ini untuk menyunting program-program yang lebih panjang seperti Detik, Berita juga malam ini dan juga dokumentari untuk menjadikannya video-video kecil Lebih padat. lebih padat 2-3 minit supaya lebih mudah diikuti di YouTube on the go di mana saja dan di luar negeri pun boleh diikuti begitu. Jadi apa antara kandungan-kandungan unik ya yang boleh para penonton kita jangkakan di saluran baru ini, Pak? Jadi begini, Nursha sendiri, Nursha Detik Personality, Nursha mewawancara orang-orang tokoh-tokoh terkenal, Mufti, Mufti contohnya. Rahman Rahim tadi kita lihat dan Nadi Putra kan. Tapi Nursha ingat dalam program itu ada Satu segmen. kisah dalam cerita besar iaitu Jalan Kenangan. Ya. Baik, jadi kami sunting Jalan Kenangan itu menjadi video kecil supaya dia menjadi konten yang diperbarui dan kita sematkan, kita masukkan ke dalam YouTube. Begitu juga dengan program berita misalnya. Setiap malam kami akan sunting dan menjadikan dia program yang kami panggil SG Kini, iaitu konten berita setiap hari untuk laporan dalam negeri Singapura. Jadi orang di luar negeri boleh mengikuti perkembangan terkini program atau berita tentang Singapura di setiap malam di mana saja. Di mana jua mereka berada. Dan selain itu kami juga ada kisah-kisah menarik yang kami panggil kisah SG. Kalau kita lihat dokumentari yang panjang 1 jam, orang tak akan mengikuti 1 jam kan, sibuk on the go. Jadi kami cungkil, kami sunting beberapa kisah menarik seperti kisah ibu dan anak perempuan dalam Puncak Jaya dokumentari. Kalau kita ingat, mereka bersusah payah untuk mendapatkan degree ataupun sertifikat dalam pendidikan di universiti. Itu merupakan kisah-kisah menarik yang akan kita sunting. Jadi banyak lagi konten-konten menarik, perisian menarik dan ini semua kami rapikan, kami olah supaya menjadi lebih rapi, padat dan boleh ditonton di mana jua. Lebih penting lagi, Pak, bila orang ramai boleh mula menggunakannya. Oh, sudah bisa. Sekarang ini ya? juga. Karena dalam pergantian tahun, YouTube, saluran YouTube Berita Mediacorp sudah online. Jadi apa yang anda semua di rumah harus lakukan adalah untuk mengambil gadget, laptop dan apa ya terus ke sebagainya. saluran YouTube Berita Mediacorp. Langsung subscribe kepada Berita Mediacorp di YouTube ya. Supaya tidak ketinggalan untuk mengikuti konten-konten menarik. Yang penting ia padat, rapi dan anda boleh tonton di mana jua. Itu penting. Mereka berada. Ya, itu dah. Baiklah, terima kasih Pak Sujadi Siso kerana perkongsian mengenai wadah baru itu. Baik, jangan lupa anda di rumah untuk mengikuti YouTube Berita Mediacorp yang yang padat, rapi dan juga di mana jua. Dan ucapan dari kami daripada Bilik Berita Mediacorp, selamat tahun baru dan juga jaga kesihatan dan itu saja. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.